Kita Jaga Sabah. Kita bangkit. Ya, Kita Jaga Sabah punya podcast ini of course satu gerakan atau movement yang menyatu padukan rakyat Sabah, tidak kira umur, agama, usia dan juga bangsa. KJS Podcast memberi fokus kepada knowledge-based lifestyle dengan penerapan informasi strategik secara santai terhadap rasa cinta kita kepada Sabah, negeri kesayangan semua. Ayo kenali kami di semua seluruh social media kami dan kenali kami dari episod-episod seterusnya sebelum ini juga. Support kami, share dan subscribe Dan terus komen. Kita Jaga Sabah. Kita bangkit. Sabah ini rumah kita, mari semua maju sangka. Bersama kita terus maju. Kita jaga Sabah dari laut biru hingga ke puncak Kinabalu. Kita jaga Sabah, kita bangkit, ayo bangkit. Ayo semua tak kira Sabah, bersatu hati Sabah kita jaga. Ini rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Ricardo. Saya Kenny. Bertemu kita lagi di episod terkini daripada Kita Jaga Sabah. Kenapa kita perlu jaga Sabah, kan? Kita kena jaga Sabah sebab dianya negeri kita. Betul, negeri kita yang kita sayang dan kita perlu orang bilang Protect lah. protect, betul. Dan hak-hak kita itu kita perlu fight lah. Betul. Jangan kita ditindis dan tindis ditindih. Ha? Tindas dan tindis. Ya. Okey lah. Tindis pun ya betul. Tapi tindis memang bahasa Sabah kan? Ya, betul. Ditindis. Tapi kita cerita sedikit di episod-episod yang lalu dan kita ada banyak terima feedback yang agak-agak padu juga. Itulah untuk kamu stay untuk dapatkan jawapan, stay di episod-episod seterusnya. Dan hari ini kita ada wakil daripada kira golongan yang muda lah. Guest kita hari ini yang muda, yang saya rasa tengah menempah nama dan meningkat naik kerana perjuangan dia terhadap Sabah itself. Wow, siapakah itu? Siapakah dia? Kenalkan, Ken. Beliau adalah Tuan Azrul bin Ibrahim, Yep. pengarah Ikrar Institut Kerja Sama Kerajaan dan Rakyat. Dia juga naib ketua Pemuda Gagasan Rakyat, merangkap tadilah pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar di Jabatan Ketua Menteri Sabah. Wow. Selamat datang Tuan Azrul. Panggil bro saja. Oh, Oi, bro. nah. Oi. Okey, bro. Kalau bro mau buka kopi, producer kopi. boleh kami bahasakan, boleh kan panggil bro. Ya. Terima kasih, bro. Bro, saya mau tanya Ikrar itself. Bagi saya agak baru kepada saya. Saya ada dengar dan saya tahu dari segi pernah viral juga sebenarnya tentang mempersoalkan tentang bargaining yang memberi contoh Sarawak hari itu, macam ada viral juga keluar di sana sini juga yang mengatakan tentang kita punya bargaining power kurang sebab kita tidak bersatu hati di sini. Jadi bila saya buat investigation lah, Investigation lah. ya, Research. dia adalah macam kita perkenalkan tadi lah, Ikrar ataupun pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat, ataupun singkatan dia Ikrar. Apa itu Ikrar, bro? Ya. Ya, Ikrar ni satu agensi baru yang ditubuhkan di bawah Jabatan Ketua Menteri Sabah. Iltizam daripada Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Okey. Kita mula beroperasi pada September 2021. Kepercayaan pemimpin kerajaan kepada orang muda macam saya dan juga rakan-rakan yang bersama dengan saya di Ikrar untuk membantu kerajaan, untuk support kerajaan, untuk menyumbang secara langsung kepada kerajaan bagaimana pentingnya anak muda itu dilibatkan secara langsung untuk terlibat dalam pembangunan negeri secara keseluruhan. Ikrar ini fungsinya adalah sebagai jambatan. Kita diminta oleh Ketua Menteri untuk memperkasakan kebersamaan antara rakyat dan kerajaan. Kita sampaikan dasar-dasar dan polisi kerajaan kepada rakyat. Di samping itu kita juga mengangkat aspirasi rakyat kepada kerajaan. Two ways punya communication. Dan focus group adalah yang mungkin umum tapi memang priority kita kepada orang-orang muda. Bercakap tentang muda, bro berapa umur, bro?
Saya tahun ni 38 tahun. Masih muda. Ya, 38 tahun. Saya sudah 4 tahun 5 tahun sebenarnya lebih tua. Tapi iyalah. sudah di posisi ataupun di orang bilang Pacik bro lah. nah, maksud saya dia sudah memegang satu tanggungjawab yang berat untuk rakyat Sabah. Dan bagi aku itu adalah sumber aspirasi yang sangat penting. Kita ada nama-nama yang muda juga sebenarnya yang bertanding juga, ada juga yang daripada persatuan-persatuan tertentu yang muda-muda ini. Tapi bagi saya bila ada orang muda seperti ini, ini adalah satu jalan kerajaan untuk tidak mengetepikan yang umur-umur muda seperti bro lah. Betul. Maknanya kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Ji ni dia iktiraf dan dia angkat aspirasi orang muda. Saya ini cuma citra orang muda, mewakili orang-orang muda untuk membantu kerajaan di situ. Tadi ada cerita pasal membantu cara kita menyuarakan. Dari segi macam mana? Contohlah saya ikut ikrar lah contoh. Macam mana saya mau beritahu jalan dari rumah saya ke sekolah saya ni banyak ada 70 lubang contohlah. Tapi sebenarnya legit saya memang kira 70. Macam mana saya mau suarakan? Adakah saya suarakan saja atau macam mana? Kita telah menyediakan pelbagai platform kepada orang muda dan juga masyarakat umum. Sebagai contoh, kita membuat engagement dengan pelajar universiti melalui beberapa program atau melalui beberapa medium. Contohnya Destiny SMJ Anak Muda Sabah. Kalau bro masih ingat dulu masa zaman Khairi Jamaluddin dia buat TN50. Betul. Dia jelajah pergi satu negara. Kita buat juga Destiny SMJ kita panggil. Kita jelajah ke universiti untuk mendengar pandangan orang-orang muda di universiti itu. Dan melalui engagement itu, ini satu daripada contoh dia, Destiny SMJ. Kita mendapat pelbagai reaksi pandangan orang-orang muda, khususnya yang belajar di universiti. Contohnya mungkin bro pun tahu, buat kali pertama kerajaan telah perkenalkan 2 program baru. Program ni saya perjuang masa saya jadi pimpinan mahasiswa dulu. Apa dia? Subsidi penerbangan untuk pelajar Sabah yang berada di Semenanjung, Sarawak dan Labuan. Apa dipanggil tu? Ada nama dia kan? Nama dia Graduan Rindu Sabah Subfly. Subfly. Cantik nama dia. RM600 seorang dibagi kepada hampir puluhan ribu saya ingat pelajar Sabah yang berada di luar negeri. Dan juga untuk pelajar Sabah yang dalam negeri dipanggil Sentosa, subsidi pengangkutan RM300 seorang. Ini untuk balik kampung. Tahun ini diperkenalkan for the first time. Ini kita perjuang masa kita pimpinan mahasiswa. Tapi sejak Datuk Seri Panglima Haji Ji mengemudi negeri, melalui platform ikrar kita sediakan medium Destiny SMJ, pelajar suarakan, kita angkat cadangan itu kepada kerajaan. Alhamdulillah dijadikan polisi kerajaan, program kerajaan. Itu salah satu antara sebahagian daripada progres yang kita Tapi kalau maksudnya kalau sudah lama menyuarakan ni, masa mahasiswa lagi sudah suara, yang sebelum ni tidak pula termaktub, maksudnya tidak termeterai. Tapi kerajaan sekarang baru mungkin dapat. Mungkin channel dia tungam. Itu dia padu. Betul. Channel dia ngam. Betul. Mantap. Channel lah. Okey, aku nak sentuh dulu, nanti kita masuk ke sana. So ikrar basically kita dapat tahu lah untuk mengangkat suara Sabah ni secara umum, tapi basically fokus kepada yang muda-muda, muda-mudi, dan rasanya saya beranggapan itu adalah tanggungjawab yang sangat berat. Betul. Sangat berat sebab nanti kalau tidak sampai, tidak berlaku, tidak terjadi, diorang akan mula macam bilang mengangkat tapi tidak diangkat pun contohlah. So bagi saya sangat berat. Bro, kau macam mana kau prioritize kau punya list of orang suarakan? Adakah kau bagi-bagi ketua-ketua di kawasan-kawasan tertentu untuk dorang sampaikan dan sampai kepada kamu dan kamu akan bawa mesyuarat dan sebagainya? How do you manage your time dan juga prioritize yang permintaan-permintaan suara-suara ini? Macam saya sebut tadi, Ketua Menteri bagi kita keutamaan kepada pelajar universiti, pelajar sekolah dan golongan belia yang rentan. Jadi ini golongan yang kita sentiasa santuni, kita dengar pandangan dorang, dan bila kita ada engagement, kita ada program, kita santuni, kita ada rekod aspirasi pandangan, kita akan fight untuk kerajaan laksanakan pandangan-pandangan tersebut. Tapi sebelum kita angkat, kita akan tapis, kita akan study, kita minta pandangan jabatan-jabatan tertentu, agensi pelaksana tertentu. Bila sesuai, bila relevan, kita angkat kepada Ketua Menteri, kita cadangkan pelaksanaan dan kerajaan melalui kabinet akan luluskan, dan alhamdulillah menjadi sebahagian daripada program dan juga dasar kerajaan
Macam ikrar ni menjadi satu suara kepada masyarakat tempatan gitu. Saya rasa orang ramai perlu tahu pasal ikrar lah. Jadi ada at least ada channel untuk menyuarakan. Tapi kalau maksud itu, kalau contohlah di research R&D dan diterima, diluluskan di kabinet dan sebagainya, maksud dia dana tu cukup lah. Ataupun ada macam mana? Kalau dana di kerajaan kah, dari mana ni? Kita optimumkan dana yang ada. Okey. Kita optimumkan dana. Baik. Wow. Amazing. Apa yang kamu suarakan, Ken? Sebagai belia, kau masih lagi bawah 40 kan? Sebagai contoh bro, contoh. masa awal kita dulu bergerak, kita berjumpa dengan segmentasi community busking. Ini golongan yang jarang ditemui, disantuni oleh mana-mana pihak. Jadi bila kita berjumpa dengan dorang pun ada dorang punya masalah tertentu juga. Sebagai contoh, very technical issue. Dari segi bayaran, di PBT ini sekian bayaran dan PBT ini ada yang mahal, ada yang murah. Jadi kita jumpa dengan SUT Kementerian KKTP. Kita panjangkan pandangan dorang untuk diselaraskan, distandardizekan dan kadar itu munasabah bagi penggiat-penggiat busking yang ada di negeri Sabah. Dan saya ingat apa yang kita suarakan itu telah diambil kira dan telah dilaksanakan dengan sangat rasional oleh kementerian. Ini sangat penting lah. Bercerita tentang busking ataupun penggiat seni ni selalu juga, mungkin saya pun ada seni-seni sikit. So ada juga orang suarakan pasal macam mana kami mau set bayaran kami, ikut standard dia macam mana. Tapi ada yang kadang-kadang nyanyi sampai 10 lagu tapi bayarannya 300 saja contohnya. Saya rasa ini sangat penting. Antaranya yang telah dilaksanakan busking sangat bagus bagi aku lah. Dan saya boleh nampak juga macam saya minat busking ni. It's live music on the street macam gitu kan. Berbanding dulu macam di Gaya Street, dirang macam ragu-ragu. Tapi dari apa yang bro sebutkan tadi kan, saya boleh nampak yang walaupun di airport dirang buat busking ni, dirang nampak macam saya boleh buat ni sebab saya tahu saya dijaga. Somebody like a union lah, taking care of ada them. union pula untuk busking. Betul, ada persatuan orang. Boleh tahan. Bercakap tentang kerjasama rakyat dan juga kerajaan itself. Sebab bagi saya ini adalah jambatan. Ikrar ni macam jambatan lah, bridge lah. Ya, kita tahu important dia macam mana. Kebanyakan orang macam akan bertanya saluran itu. So, bagi kau bro, ada what is the main thing yang sangat penting adanya kerjasama antara rakyat dan juga kerajaan? Kita mencari rakan strategik kita. Kita memang berkolaborasi dengan banyak NGOs yang mempunyai pengaruh tertentu di luar. NGO berteraskan kaum, NGO berteraskan agama, NGO berteraskan anak muda dan sebagainya, kerana mereka ni memimpin komuniti di luar. Jadi melalui kerjasama dan juga kolaborasi yang cukup utuh dengan NGO ini, kita mendapati hubungan antara kita tu, kerajaan dengan NGO tu bertambah kuat. Dan melalui NGO ini kita akan mengenal pasti sasaran-sasaran untuk kita engage golongan yang mungkin tercicir, sebagai contoh daripada menerima bantuan kerajaan. Sebab NGO ni mereka di lapangan, ada orang dapat melihat mana komuniti yang tercicir. Jadi melalui engagement itu, kita kerajaan melalui Ikrar, salah satu agensinya, kita turun padang, kita tengok bagaimana kita boleh memperbetulkan keadaan itu. Pastinya dari segi standardized perlu dicipta oleh kerajaan, tapi momentumnya sudah ada. Alright. So mesti banyak kajian lapangan ataupun yang research yang Tuan Azrul dan juga komiti ataupun AJK laksanakan. Contohnya mengenal pasti masalah-masalah, mengenal pasti kelebihan-kelebihan yang tidak dilihat, ditonton. Mungkin antaranya ada lagi yang tengah dalam proses sekarang, yang orang tengah fight di rakyat kita tengah, mungkin ada beberapa yang tengah orang bilang ongoing yang tengah dorong betul-betul ingin terlaksana, ada dalam kajian Ikrar. Ya, itulah macam saya sebut tadi, kita engage pelbagai segmentasi, golongan usahawan. Kita jumpa dengan usahawan muda, dorang cadangkan untuk dibagi one-off bantuan starting fund. Kita angkat kepada kerajaan negeri, diperkenalkan program Syabas contohnya, skim Jaya Usahawan Belia Sabah. Kita jumpa dengan
golongan usahawan umum. Kemudian keluar program yang insyaAllah akan run dalam tahun ini, bantuan kepada peniaga tepi jalan. Wow, 5,000 setahun yang diumum oleh Menteri Kewangan tahun lepas. InsyaAllah dalam tempoh terdekat akan running. Kita juga bertemu dengan kumpulan-kumpulan yang lain juga. Sebagai contoh kumpulan wanita. Kita mendengar juga pandangan daripada wanita antara isu yang mungkin jarang dilihat, jarang ditengahkan, antara dia contoh kemiskinan haid. Ya, di luar bandar. Kita mendapati ada kalangan wanita muda di Sabah ni yang istilahnya kemiskinan haid, yang menggunakan tualak wanita. I see. Faham. Saya baru mau tanya tadi, refresh tadi. Apa haid? Kemiskinan haid. Betul. Maksudnya dia guna tualak wanita yang tidak sesuai lah. Kemudian efek kepada kesihatan, efek kepada komuniti. Jadi kerajaan melalui, saya jumpa juga dengan Menteri Kebajikan yang menjaga kebajikan di Sabah, Datuk James. Diorang pun sudah acknowledge, dan kita akan tengok bagaimana kita boleh bantu golongan yang terkesan ini supaya keluar daripada masalah yang membelungi mereka lah. Ada banyak lagi lah. Kalau mau cerita memang banyak lagi. Tapi aku terus terang, aku baru saya terintrik dengan ini. Coba, ada juga begini. Ada sampai begini sekali. Ada yang guna, ada di kawasan tertentu tu ada terpaksa guna tuala yang dibasuh balik-balik. Ada guna sabun kelapa pun ada juga. Iya. Ini yang kita dapat lah. Kasihan. Bukan aku but adakah sampai tahap kemiskinan kita begitu? Kemiskinan haid nama dia. Kemiskinan haid. Dia bukan juga soal kewangan, dia dari segi pengetahuan juga. Pengetahuan dan juga awareness juga, kesedaran pun. Dan juga reach. Mungkin tidak kedai yang berdekatan, pedalaman mungkin. Ya, betul juga. Accessibility kan. Macam-macam faktor lah. Wow, amazing. Kita akan sambung. Kami akan cuba cerita kerajaan yang sekarang yang govern Sabah. Tapi selepas ini, sebelum kita berehat, bro, ini baju bro, kau tengok bro, macam mana pandangan? Cantik kan? Mantap. Wah, itu dia. Ini hip bagi aku, ni sangat menggambarkan kita punya podcast lah. Betul. Kita jaga Sabah. Ya. So untuk dapatkan ini, kita mau bagi secara percuma. Produser yang mau bagi, bukan saya. Kamu komen apa saja di mana-mana kami punya social media. Yang episod-episod inilah kita jaga Sabah ni. Betul. Dan produser akan pilih. Kita ada banyak produser sebenarnya, akan pilih, dan mana-mana yang menang ni akan dapat baju cool dan hip inilah. Ya, komenlah kamu. Tiada dijual di mana-mana ini. Betul. Ya. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke part yang kedua bersama dengan Tuan Azrul bin Ibrahim, pengarah ikrar Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat. Dia juga adalah Naib Ketua Pemuda Gagasan Rakyat. Sabah, GRS. Bukan jangan-jangan. Ya. Kita panggil yang govern Sabah sekarang lah. Kita tidak boleh, kita kena neutral. So kita kena tengok dari segala sudut. Dan bagi aku, kita kalau mau tahu pasal kerajaan ni, you have to be inside. So kita tanya directly kepada Tuan Azrul. Ya, betul. Dan dia suruh kita panggil dia bro. Aku Bro Azrul. Panggil saya Bro Azrul, betul. Bro Rul. Makin manja. Jarul. Itu rapper. Itu rapper. Sorry. Main-main. Secara personal, bro, Datuk Seri Haji Nur, your personal opinion, bukan secara dia govern kerajaan dulu, secara personal dia, apa pendapat kau bro tentang Datuk Haji? Dia seorang pemimpin akar rumbi yang memahami kehendak orang kampung, kehendak orang Sabah secara keseluruhan. Sebab tu dia ni jenis yang tak banyak bercakap, tapi dia bertindak. Ini yang rakyat Sabah ada yang nampak, tapi ada juga yang tak berapa nampak. Tapi dia result dia tu dia pertontonkan melalui action dan juga pencapaian yang direkodkan sepanjang hampir 5 tahun mengemudi ini kerajaan di negeri Sabah. Dia perlu buat t-shirt tu, I walk the talk gitu. Wow, okay. Kan, I mean, woman lah. Merch merchandise. So personally dia yang orang bilang, sebab saya mengenali juga, mungkin dia ni orang kampung juga asalnya, jadi dia pun mengetahui atau memahami masalah orang kampung. Itu secara personal. Baik, let's talk about the GRS yang govern Sabah sekarang ini. Your personal opinion tentang
kerajaan GRS yang mengemudi Sabah sekarang ini. What is your take? Macam mana setakat ni bagaimana? Kerajaan Datuk Seri Panglima Haji Ji ni yang dikemudi oleh beliau ni hampir berusia 5 tahun. Sejak September 2020. Sekarang kita sudah bulan April 2025. Dari pandemik. Lebih kurang 5 tahun lah. Bro pun bagi tahu start dengan pandemik. Datuk Haji Ji sendiri dia pun terkena COVID. Ya, betul. Dia terpaksa bercuti dan dia terpaksa delay lama untuk bertugas sebagai Ketua Menteri. Pun begitu, dalam tempoh 5 tahun ini, kerajaan pimpinan beliau telah merekodkan pelbagai pencapaian yang signifikan dalam soal ekonomi, dalam soal tuntutan hak Sabah, dalam soal penglibatan negeri Sabah dalam ONG, oil and gas industry dan beberapa perkara lagi. Saya tekankan dulu dalam soal ekonomi. Pertama, hasil kerajaan negeri Sabah. Bila kita sebut tentang sebuah kerajaan yang berfungsi, ada beberapa indikator ekonomi yang perlu dilihat. Ini orang-orang ekonomi dia akan membaca ni. Satunya hasil. Hasil ni duit kerajaan lah. Dan alhamdulillah sejak beliau mengemudi negeri, hasil kerajaan negeri Sabah telah bertambah dan signifikannya telah merekodkan hasil tertinggi dalam sejarah 3 tahun berturut-turut. Wow. Tahun pertama beliau menjadi Ketua Menteri 2021 5.49. First time dia limpas angka 5 bilion. Sebelum tu 4 bilion, puratan 4 bilion. Kemudian di kerajaan sebelum ni. Ya, berbanding kerajaan sebelum-sebelum. Alright. In comparison lah. Kemudian 2022 naik lagi hampir 1 bilion kepada 6.96 bilion. Kemudian 2023 naik lagi walaupun kecil tapi still naik 6.97 bilion. Cuma 2024 dia turun sikit. 6, tapi kepala 6 masih. 6.867 gitulah. Sikit lah. Sebab 2024 kita tahu mata wang kita jatuh. Sabah dia ada rakan dagangan di peringkat antarabangsa. Jadi kita punya hasil tu susut disebabkan salah satu faktor kejatuhan mata wang kita lah. Tapi unjuran untuk tahun ini 2025 kita boleh mencecah hingga 7 hingga 8 bilion. Sebab kita ada tambahan hasil melalui minyak, melalui perkara-perkara lain lah, hasil cukai dan bukan cukai. Jadi maknanya dari segi hasil kerajaan negeri kita perlu berikan kredit kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Ji ini. 3 tahun berturut-turut hasil meningkat. Sebab dakwaan pihak tertentu dia bilang Datuk Seri Haji Ji ni dia lemah mengurus ekonomi. Ini kami ada dengar tu ini salah satu hujah yang mematahkan dorang punya tuduhan. Ekonomi Sabah khususnya dalam soal hasil meningkat. Apapun dorang cakap meningkat. Data tidak tipu lah. Ya, meningkat. Yang kedua dalam soal pelaburan. Pelaburan ni kita tahu turun naik. Tapi sejak beliau mengambil alih pentadbiran negeri, beliau telah mengamalkan satu konsep mesra pelabur. Beliau buka negeri ini kepada pelabur sama ada domestik dan juga daripada luar negara. Dan alhamdulillah pelabur-pelabur pun senang untuk masuk ke Sabah. Mereka suka untuk masuk ke Sabah sebab memetik beberapa contoh. Excanexilis, konglomerat syarikat besar daripada Korea Selatan. Dia buka kilang di luar Korea, dia pilih Malaysia dan dia pilih Sabah. Itu satu pengiktirafan kepada negeri Sabah. Kibing daripada China dia datang. Steel daripada Singapura dia datang. Ini belum cerita yang pergi Sogip. Sabah Oil and Gas Industrial Park. Ada banyak syarikat-syarikat luar yang masuk untuk melabur di sana. Apa signifikan pelaburan ni? Bila pelabur masuk, dia akan buka kilang. Bila dia buka kilang, dia akan buka peluang pekerjaan. Betul. Ini pun tuduhan juga kepada kerajaan negeri Sabah. Pimpinan Datuk Seri Haji Ji dia bilang mana ada batu peluang pekerjaan dibina dapat tercipta. Saya cek dengan agensi pelaksana. Contohnya di Excanexilis di KKIP. Dia buka kilang 300 lebih sudah diambil bekerja sebab dia punya kilang pun baru beroperasi. Yang diambil top management, engineers dan beberapa scale pekerjaan yang diperlukan untuk memulakan dia punya operasi kilang lah. Kibing dia buka 2 kilang, satu KKIP, satu di Sikuati. Sabah juga. Sabah juga. Dia buka peluang ribuan anak tempatan pun sudah mengisi peluang-peluang pekerjaan di situ. Di mana lagi di
Lahad Datu, Eco Oils pun buka peluang kepada orang-orang Sabah. Di mana lagi? Ada beberapa syarikat lagi. Saya ingin itu sekadar memetik. Saya ingin bertanya tentang yang ini, yang projek-projek kerjasama luar terutamanya ni. Adakah ni effort GRS ataupun effort Datuk Haji ataupun daripada saranan kerajaan pusat atau macam mana? Itu initially kita punya kerjasama sendiri yang kita usahakan atau bagaimana? Syarikat-syarikat tertentu ni memang effort daripada kerajaan negeri sendiri. Wow, amazing. Kalau bro ingat lah, masa saya ingat 2 bulan pertama Datuk Seri Haji jadi Ketua Menteri, dia tubuhkan Majlis Penasihat Ekonomi Sabah. Yes. Yang dianggotai oleh pakar-pakar ekonomi, penggiat industri. Jadi dia minta pandangan orang. Jadi pandangan daripada penasihat ini, dia bilang kita buka negeri ini kepada pelabur. Walaupun kita tahu Sabah ada isu infrastruktur, jalan raya, air dan elektrik. Tapi yang surprise pelabur still mau masuk. Maknanya ada perkara yang menarik yang membawa dorong untuk datang ke Sabah. Ini semua menjadi satu report card yang betul-betul terperinci. It's a really nice profile I'm looking at. So let's talk about rakyat sendirilah, rakyat Sabah sendiri. Kita umum yang berbilion-bilion ringgit yang kita dapat ni kan. Selain daripada peluang pekerjaan, betul. Apa lagi yang rakyat Sabah rakyat dapat apa? Betul. Ya, memang ini yang selalu rakyat tanyakan dan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menerangkan. Betul. Daripada 4 bilion, saya sebut tadi 2001 naik 5 bilion, naik 6 bilion, hampir 7 bilion. Maknanya pertambahan 1-2 bilion duit ataupun hasil kerajaan negeri kemana dibelanjakan. Bro, sejak tahun 2021 ni kan, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif. Dia teruskan inisiatif sedia ada dan tambah baik, dan dia perkenalkan banyak inisiatif baru. Saya mulakan dengan pendidikan. Saya sebut di awal tadi, GRS Supply, Sentosa, ini program baru. Kos pelaksanaan dia besar, puluhan juta. GRS Supply RM600 seorang kepada pelajar Sabah Semenanjung, Sarawak dan Labuan. Ini first time dilaksanakan sebab kita ada duit, tambahan duit, subsidi kepada pelajar Sabah yang belajar dalam negeri. Saya ingat masa minggu kedua bulan puasa, Datuk Haji sendiri serah duit itu di IPG Gaya kepada pelajar-pelajar IPG, kelompok pertama yang dapat. Ada nampak. IPG Gaya dan juga IPG Ken di Tuaran. Untung. Kemudian dana beasiswa ditingkatkan dengan kadar yang begitu besar, 127 juta. Sebelum ini saya ingat masa saya belajar dulu kadar ataupun dana beasiswa itu tidak besar. Saya ingat 10 juta, 20 juta begitu saja. Jadi yang dapat beasiswa tu yang betul-betul strong dia punya keputusan. Tapi hari ini 120 juta, dia punya peningkatan tu begitu besar. Maknanya lebih ramai anak Sabah. 10 juta ke 127 juta, that's big. Berpeluang untuk mendapat tajaan melalui beasiswa kerajaan negeri. Itu belum lagi dibincangkan soal tajaan daripada Yayasan Sabah, zakat, Baitul Mal dan sebagainya. Lain lagi tu. Tak cukup dengan beasiswa, kerajaan negeri tubuhkan pula tabung pendidikan negeri Sabah. Maknanya pelajar yang tak dapat beasiswa, beasiswa ni ada dia punya minima syarat dia. Kalau dia punya CGPA tak layak, dia tak layak juga, ataupun ibu bapa dia gaji besar tak layak juga. Tapi ada kes tertentu yang pelajar itu berkeperluan untuk dibantu. Jadi kerajaan tubuhkan tabung pendidikan negeri Sabah. Boleh minta motor, boleh minta laptop, boleh minta taja dia punya macam-macam. Yuran dan sebagainya. Ramai pelajar memperolehi manfaat melalui TPNS ni. Begitu juga dengan di sekolah. Kerajaan perkenalkan program bagus. Ini semua program baru. 2,000 setiap PBG, hampir 1,500 PBG seluruh negeri mendapat bantuan RM2,000. Sekurang-kurangnya PBG boleh buat program pelajar di sekolah. Betul. Itu betul. Kemudian tahun ini dilaksanakan program sukses nama dia. 2,000 kepada PIBG, 3,000 kepada sekolah. Maknanya untuk sekolah 5,000. One off untuk setiap tahun. Program Balkis ini yang mungkin jarang didengar. Betul. Bantuan penyelenggaraan kecil-kecilan sekolah. Kerajaan negeri. Yang rosak-rosak. Kerajaan negeri sediakan ini bukan persekutuan. Walaupun kita tahu pendidikan ini di bawah Kementerian Pendidikan Federal Centric. Tapi kerajaan negeri dia ada komitmen untuk bantu. Inisiatif. Melalui Balkis ini sekolah boleh mohon kepada kerajaan untuk membuat penyelenggaraan kecil-kecilan 50,000 ke bawah. Jadi guru-guru besar sana pengetua jangan makan tu duit sudah masuk tu guna betul-betul sebaiknya. Kena mohon lah, kena mohon. Mohon. Ada banyak lagi. Aksa, Anugerah Kecemerlangan,
Kalau ingat yang viral baru ni adik kita daripada Sandakan, berbangsa Bugis, dia berucap di universiti di Hungary kalau tidak silap. Itu pun sempat kita engage. Dia terbang sudah pergi Hungary. Kalau dia dengar, kita minta dia inilah. Saya pun lupa nama Nur Atika kan nama dia. Tapi ada keluar ya. Wah, tahniah. Itu pun dapat kita channelkan dia dengan bantuan kerajaan yang ada. Kita akan bantu dia kalau dia betul memerlukan, kita bantu dia untuk dapatkan bantuan ataupun tajaan pendidikan. Bukan dia sajalah, ada banyak lagi. Kalau bro ingat, setiap tahun kalau masuk UMS kan macam-macam cerita. Betul. Bawa karung paling viral. Sebenarnya itu kuasa medsos yang mencipta. Itu cuma mungkin asbabnya. Jadi kerajaan negeri disebabkan asbab tu kita engage dia dan kita bantu dia. Tapi Tuan Azrul ada pergi kan bantu tu. Saya nampak tu. Yang karung tu saya pergi. Ada yang viral di Paitan tu kita pergi. Yang di Tawau pun kita pergi. Tapi ada agak persoalkan. Kenapa tunggu viral? Dia bukan soal viral. Sebenarnya di sebalik kisah viral tu sudah banyak yang kita bantu. Cuma disebabkan ini viral, jadi kita kena lah supaya menampakkan kerajaan benar-benar membantu engage pelajar-pelajar yang susah. Itu dalam soal pendidikan. Kalau kita mau sebut soal kebajikan, ini pun pertama kali dalam sejarah juga diperkenalkan, contohnya Rumah Mesra SMJ. Disebabkan kerajaan ada duit yang banyak, bro tadi tanya. Jadi kerajaan negeri berupaya untuk melaksanakan projek perumahan untuk orang miskin, Rumah Mesra SMJ namanya. Sejak tahun 2022, 2023, 2024 1,500 unit rumah. Maknanya setiap kawasan DUN buat 20 unit. Itu ada 20 unit. Bermula tahun ini ditingkatkan sekali ganda. 40 unit setiap kawasan DUN. Maknanya lebih ramai orang-orang miskin di kampung-kampung akan dapat manfaat, dapat rumah yang selesa. Percuma, free of charge. Dan PPR kan. Dia macam PPRT. Kalau PPRT model federal. Kita buat dengan dana kita sendiri negeri. Rumah Mesra SMJ. Desain dia pun lebih cantik daripada PPRT. Macam banglo, smaller size tapi lebih cantik. Lebih cantik. Kemudian diperkenalkan bermula tahun ini juga namanya Syukur. Dia membantu 100,000 golongan miskin dan miskin tegar yang ada dalam IKASI, dibantu RM300 sebulan selama 12 bulan. Syukurlah. Syukur betul. Ini pertama kali diperkenalkan. Menelan bajet lebih kurang 370 juta lebih kurang. Dan ini saya dengar-dengar lah, saya nak mau mendalui kerajaan. Saya dengar-dengar akan diumumkan dalam masa terdekat. Satu lagi bantuan langsung kepada rakyat. Kali ini sasarannya lebih besar. Saya dengar-dengar dekat 2 juta orang juga yang dapat ni. Bantuan one off. Sebab apa? Mungkin respon daripada rakyat yang mahu kerajaan membantu meringankan beban kos sara hidup yang semakin tinggi. Kita tunggu dan lihatlah umuman daripada kerajaan. Bukan itu saja, ada banyak lagi. Program-program keusahaan yang saya sebut tadi itu dalam kluster kebajikan, dalam kluster pembangunan modal insan yang sangat ditekankan dalam kerajaan ini. Diperkenalkan Fellow SMJ. Pernah dengar tu? Ya. Fellow SMJ kalau di federal dia ada Fellow Perdana. Perdana. Sabah buat Fellow SMJ. Sudah dua pengambilan. Next yang third batch punya pengambilan lah. Graduan Sabah ni dia berpeluang untuk bekerja bersama dengan kementerian-kementerian yang ada di Sabah, agensi-agensi untuk cipta lebih banyak peluang untuk dorang. Diperkenalkan juga program Adun Belia Sabah, Dewan Belia Sabah nama dia, untuk mencungkil bakat kepimpinan yang ada dalam kalangan anak-anak muda. Melalui agensi tertentu kita juga mencipta peluang yang banyak untuk mengangkat modal insan yang ada di negeri Sabah, termasuk melalui beasiswa, bantuan-bantuan kerajaan yang lain yang akan dapat melonjak prestasi ataupun modal insan yang ada di negeri Sabah. Dalam keusahawanan pun banyak program baru diperkenalkan. Saya sebut tadi Syabas akan datang program 5,000 one off kepada peniaga. Macam kita di Ikrar sendiri, Datuk Seri Haji arahkan kita untuk buat program outreach. Kita cari peniaga-peniaga di akar umbi yang mungkin selama ni tak pernah dapat bantuan kerajaan melalui rujukan pejabat ADUN, pejabat UPPM. Kita kenal pasti untuk kita bantu. Orang ni disalurkan sikit bantuan lah. Sekurang-kurangnya ada tanda ingatan kerajaan. Ini semua program-program baru. Banyak. Maknanya melalui peningkatan dana 1 hingga 2 bilion yang kita capai dalam tempoh 3-4 tahun ini, kerajaan telah memulangkan kembali kepada rakyat.
Itu belum cerita pasal infra lagi bro. Mungkin lepas ni lah kita cerita. Betul, Macam mana kerajaan selesaikan ataupun meminimumkan masalah air, masalah elektrik dan juga jalan raya. Itu pun ada disalurkan ke situ untuk memastikan isu-isu legacy yang melanda rakyat sejak sekian lama ini dapat diminimumkan kesannya. Ini hot topic. Hot topic. Kita cerita tu di third part. Yes, tapi sebelum kita akhiri part yang kedua ni, tadi ada bermacam-macam program yang dijalankan. Tetapi rakyat tidak tahu. Rasanya kita bincang di part 3 bagaimana supaya orang rakyat tahu apa yang sudah dijalankan kan. Kita akan berehat jangan ke mana-mana. Tapi sebelum kita rehat, kita mau promosi kita punya baju ini. Baju kita ini untuk menang mudah saja. Macam mana kan? Komen. Komen. Simple saja komen. Itu saja. Dia punya taruh emoji keyword pun boleh. Emoji. Yalah, komen siapa apa kan. Taruh bendera Sabah di sana. Boleh? Ada emoji boleh, sudah. Ada. Oh iya kah? Macam ada. Macam tiada itu negara aja. Sabah. Tapi anyway, love Sabah lah bilang. Ya, apa-apa kamu boleh komen di mana-mana episod kami ataupun shorts kami berkaitan dengan kita jaga Sabah. Yes. Dan untuk menang tu sedang saja komen dan tunggulah producer kita pilih yang mana. What better way to show your love for Sabah, man? Correct. Yes. This is the shirt for it, man. Let's Let's go. for you. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dengan soalan-soalan yang panas selepas ini. Kembali ke part yang ketiga. Dan part ketiga ini kita mau lebih padu lagi. Kita mau lebih mantap lagi. Kita mau lebih menghentam. Yalah kita kita pun sebagai rakyat, kita pun mau ada soalan-soalan yang kita ingin tahu. Contohnya soalan-soalan tentang hak-hak rakyat Sabah ni. Our rights. Bukan left lah, rights. Masih lagi bersama dengan Tuan Zrul Ibrahim. Kita ingin tanya tentang directly lah, kita tanya terus direct lah tentang hak-hak rakyat Sabah ni yang telah diperjuangkan dan diketengahkan di pihak federal. Apa yang sedang di mana kita sekarang ni tentang ini? Satu yang saya mau kecap lah kan, saya mau petik antara yang selalu rakyat Sabah cerita di kedai kopi, dia bilang 40%, 40%. 2/5 tuntutan ataupun hasil Sabah tu perlu dikembalikan kepada Sabah oleh kerajaan persekutuan. Dari segi istilahnya geran khas persekutuan betul. Dan alhamdulillah melalui wisdom kerajaan Datuk Seri Haji G, kita telah berjaya meningkatkan geran khas persekutuan ini secara konsisten. Bermula tahun 2022, bayangkan bro, daripada tahun 71 kalau saya tidak silap sampai 2021 tak pernah berubah. Kita dapat 26.7 juta lebih kurang begitulah. Tak pernah berubah. Sedangkan dalam perjanjian 26.7 juta sekitar begitulah. 26.7 lebih kurang begitu. Sedangkan dari segi persetujuan dia perlu meningkat pada 5 tahun betul. Kalau saya tidak silap. Tapi tak pernah dikaji, tak pernah berubah. Tapi dengan wisdom Ketua Menteri, dia perkenalkan formula interim. Pada tahun 2022 kita berjaya meningkatkan geran khas persekutuan ini daripada 26.7 juta tadi kepada 125.6 juta. 4.7 kali ganda. Banyak tu. Banyak. Dia punya tempo tu, dia ada dia punya istilah itu dia 5 tahun betul. Tapi alhamdulillah pada tahun 2023 meningkat sekali lagi. Tak perlu tunggu 5 tahun. Daripada 126.7 lebih kurang gitu angka dia kepada 300 juta pada tahun 2023. Ini hasil perundingan antara kerajaan negeri Datuk Seri Panglima Haji G dengan kerajaan persekutuan, Perdana Menteri baru pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. So daripada 1971 kita tidak kelonjakan ataupun proses yang naik. Peningkatan hanya berlaku pada tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2003 dan alhamdulillah tahun ini meningkat lagi sekali berjumlah 600 juta. Maknanya peningkatan tu 600 juta signifikan. Tapi ada juga yang question, dia bilang dah kan kerajaan negeri minta 600 juta saja sedangkan kita ada hak 40%. 2/5. Kerajaan negeri konsisten 40% still menjadi keutamaan. Tapi kita mau tunggu formula itu di final. Kita mau ada interim, maknanya kita mau ada peningkatan supaya rakyat Sabah merasai. Sebab itu kita dapat 600 juta. Setakat ini itu satu dia. Itu yang kita perjuangkan. Maknanya Datuk Seri Haji G punya wisdom ni, dia tak payah bercakap berdegar-degar melalui perundingan. Dia ada dia punya pengalaman sebagai wakil rakyat yang begitu hebat dan dia punya
skill perundingan tu pun sangat bagus lah saya tengok dengan Petronas dengan Kerajaan Persekutuan yang memungkinkan geran khas Persekutuan Negeri Sabah tu dapat dilonjakkan daripada hanya 26 juta kepada 600 juta pada hari ini. Banyak tu. That's a lot. That is a lot. Begitu juga dalam soal penorokan ataupun penglibatan Sabah dalam sektor minyak dan gas. Okay. Sejak tahun 2021 kita memiliki hak yang begitu baik dalam soal penglibatan kita dalam ONG, contribution kita oil and gas. Satunya kita tubuhkan syarikat minyak kita sendiri. Tadi disebut Sarawak sudah ada Petros. Kita sebenarnya ada juga. Kita ada SMJE Sdn Bhd. Yang mana SMJE ni kalau saya tidak silap kita hanya bermula SMJE itu bermula dengan modal 50 juta. Hari ini sudah bernilai 5.1 bilion. Lonjakan yang begitu besar. Ini dalam tahun yang dalam tempoh 2 hingga 3 tahun ini. Ini ramai yang dah tahu ni. Jadi kita kena beritahu. Saya pun baru tahu. Kita telah menjual minyak mentah beberapa kali. Wow. Dengan hasil yang begitu signifikan, 100 juta, 200 juta. Kemudian penglibatan secara serius penggiat industri tempatan dalam sektor minyak dan gas ini diberi peluang oleh SMJE melalui CCA antara kerajaan negeri dengan Petronas yang mewakili Kerajaan Persekutuan. Dan setakat ini dalam soal peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh SMJE melalui CCA dan sebagainya ni lebih kurang 1,000 peluang pekerjaan sudah diisi oleh orang-orang Sabah. Dalam sektor oil and gas industri ini. Jadi maknanya ini antara perjuangan yang nampak, yang praktikal, yang telah dicapai oleh kerajaan negeri. Yang orang tidak nampak. Yang orang tidak nampak. Aku kenapa orang tidak nampak? Kenapa orang tidak nampak? Ni aku bukan mau contoh sesuatu institusi yang sangat bagus dan hebat, tidak mempunyai masalah, tapi mencapai satu capaian yang sangat-sangat menakjubkan, tapi orang tidak tahu. So kalau aku pendapat saya bro contohlah macam contohlah pasukan bola sepak lah. Dulu dia sangat gah. Jadi orang nampak insight itu sampai. Tapi bila sekarang mungkin tidak ada masalah, tapi the insight itu tidak sampai kepada orang. Jadi orang anggap itu pasukan itu bermasalah. Saya tak tahu pasukan mana lah. tapi maksud saya di sini, ya mungkin produser pun mungkin larang saya ni, tapi saya akan bercakap juga, bukan mau mengatakan mana-mana. Saya rasa penerangan ataupun the media, the social media appearances ataupun the awareness of the program yang sangat banyak dan sangat bagus ini tidak sampai kepada rakyat. Siapa penerangan? Tapi bro, ada satu akhbar DH. Pernah dengar jangan? Dia ada petik Sabah ni. Saya translate pergi bahasa Melayu lah. SMJE berkembang dalam diam, dia sebut. Kalau baca dia punya kenyataan tu memang sangat bagus. Betul. Ya, sangat bagus. Maknanya akhbar antarabangsa pun iktiraf yang tahu SMJE Sdn Bhd. Tapi itulah saya setuju kena ada promosi dari Tuan Azul kena lead ni the media and the penerangan dan panggillah kami untuk promosi semua ini program-program supaya semua rakyat tahu. Panggil kami I mean ini benda sangat crucial bagi aku. Aku rasa ini sangat crucial untuk orang rakyat tahu supaya menutup orang bilang kacamata orang ataupun mulut orang yang berkata tentang yalah dulu bilion banyak masuk SME, SMJE, ada itu ada ini, tapi kenapa jalan kami berlubang, kenapa air kami tiada kan. So saya rasa the priority atau memang kita prioritas infra ini. Tapi saya rasa kajian-kajian yang dibuatkan Dato' Haji itu sangat bagus. Dia terus dia tubuhkan satu kajian ekonomi di negeri Sabah ini supaya dia dapat prioritas mana-mana yang berkeperluan terdahulu. Dan bagi aku orang ramai perlu tahulah apa program yang dibuat ini sangat banyak. Aku sendiri pun to be frank, aku tidak tahu. Saya pun tidak tahu sebenarnya. Kalau bukan Bro Azrul kasih terangkan semua tu, macam saya bangga betul ada pemimpin yang macam begini. Tapi aku personally aku bilang bagi aku Dato' Haji even though dia memang mungkin orang bilang tidak social media presence mungkin ni, tapi dia walk the talk. He walk the talk. So tu yang kita perlu tahu, Dato' Haji walk the talk. Tapi penerangan mesti mau up jugalah supaya orang Sabah tahu nanti orang cakap tiada, tapi sebenarnya ada dan sangat banyak pula tu. Itulah. Bertubi-tubi tu Nazrul bagi kita tu program dan macam mana duit tu dikembalikan kepada rakyat. And also meaning kan the whole administration kan under Dato' Haji kan is actually working
Yeah. You know, Yeah. effectively. Really well. Yeah. Yeah. Sampai kita pun nampaknya something is going good. Tapi apa tu Ya. Rupanya ini inisiatif semua ni. Talking about money coming in, kita ada orang investor masuk, kita ada program yang banyak. Ini soalan yang sangat orang bilang, macam mana soalan ni memang dari dulu lah, tidak kira apa kerajaan lah. Kau lah soal. Aku soal lah, bagi pihak lah. Kami ada membaca komen. Selamatkan diri. Ya. Tapi betul lah, to be frank, jalan raya lah, kita cerita pasal infra lah, jalan raya, capaian internet, air, yang basic, orang bilang basic necessities yang diperlukan, electricity, jalan raya dan juga air ni. Aku nak mau tanya atau nak apa-apa, aku just bagi sama Tuan Azrul lah. What is your take about that? Sebab banyak orang mempersoalkan tentang ini dan memang terus terang lah, kami berasal dari Kota Marudu dan di Kota Marudu itself pun dalam jangka masa 2 km. Saya tidak menyalahkan apa-apa. Kita ingin tahu apa masalah sebenarnya dan bagaimana kerajaan Sabah ini committed untuk menyelesaikan komen-komentar inilah. Satu pasal jalan raya, saya start jalan raya dulu lah kan. Let's go. Jalan raya ni di Sabah ni, lingkaran jalan raya persekutuan tu lebih panjang lah. Contohnya pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Dilancarkan saya ingat sekitar tahun 2015-16 macam tu. Sabah antara negeri yang paling awal sebelum Sarawak dilancarkan. Saya tidak mau tuduh siapa-siapa, bukan saya mau cari salah siapa-siapa, tapi ini untuk pengajaran kita bersama. Sepatutnya progresnya tu sangat bagus. Tapi apa berlaku pada tahun 2019? Berlaku perubahan dari segi dasar pelaksanaan Pen Borneo. Mau tukar kontraktor lah, mau tukar PDP lah, tukar kerajaan ni kan maksudnya? Masa tu. Jadi bila mau tukar kontraktor PDP apa semua, masa tu bro ingat ujung tahun 2019 start COVID. Betul. Jadi kerajaan masa tu tak sempat mau buat pembaharuan, perubahan. Jadi dia tergendala di situ. Dia start tergendala di situ. Dan tergendala dia tu bukan sekejap, lama. Memakan masa bertahun juga. Jadi berlaku perubahan kerajaan pada tahun 2020, tak dapat diteruskan sebab COVID masih melanda. Akhirnya Pen Borneo di Sabah tergendala. Ketinggalan beberapa tahun berbanding Sarawak. Sarawak kita tahu tidak ada perubahan kerajaan. Dia ada juga ubah polisi, tapi dia teruskan juga. Dia punya still on. Jadi dia sudah siap. Dan Sarawak dia boleh umum Pen Borneo di Sarawak sudah siap lah. Tidak di Sabah. Ini salah. Ini saya, macam saya sebut tadi, bukan saya mau cari siapa-siapa, tapi pengajaran kita bersama. Bila kita memilih untuk melakukan satu keputusan yang besar, akhirnya keputusan itu akan memakan diri kita balik. Dan pada tahun 2019 itu bermulanya kesan kepada ini soal jalan raya lah. Jadi jalan raya tu Pen Borneo tergendala dan terpaksa menunggu beberapa tahun untuk disegerakan balik pembinaannya. Saya ingat pada tahun 2021-2022 barulah Pen Borneo itu balik dia punya progres yang lancar lah. Tapi kita sudah lambat berbanding Sarawak. Jadi bila mau start balik tu, mau masuk dia punya modal, mau masuk macam-macam, jadi lambat. Itu antara faktor kenapa jalan jajaran Pen Borneo di Sabah ni dia lambat. Dan yang disebut oleh bro tadi itu antara jajaran Pen Borneo yang belum siap lagi lah. Di Sabah ni bayangkan bro, banyak package, ada 4 yang siap, yang baru siap. Di Tawau, di Ladatu, tempat saya di Papar Penampang, ada satu tempat lagi lah, 4 yang siap, 10 lagi belum siap. Tapi alhamdulillah progres, sebut pasal progres yang dibuat oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Ajiji dengan kerjasama kerajaan persekutuan hari ini, progresnya itu sudah nampak. Package 2 pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo pun dia punya procurement sudah selesai, dia punya perolehan sudah selesai, dan kita harap kontraktor lah terutamanya dapat laksanakan dia punya tugas dengan bagus lah. Saya ambil contoh lah bro, di Sepitang tu, di Sidomin tu kan, itu antara jajaran yang paling awal kena lancar bro. Betul. Tapi sampai sekarang belum siap. Saya dah tengok dia punya dia punya timeline dia. Patut itu yang duluan. So itu sambungan dari Sarawak. Bila siap apa semua, macam-macam lah. Saya tidak mau dia tidak berniat untuk cari salah apa semua, tapi menjadi pengajaran kepada kita. Way forward, bagaimana kita mau pastikan Lebuh Raya Pen Borneo ini bukan saja tidak tergendala, tapi dapat diselesaikan ikut dia punya masa yang ditetapkan. Dan progresnya cukup bagus lah pada masa dan saat ini. Jalan raya. Dan juga jalan raya ni ada juga jalan raya negeri. Jalan raya negeri JKR Sabah sedang committed untuk selesaikan isu-isu berkaitan. Tapi yang paling
teruk kita di Sabah ni jajaran jalan raya Lebuh Repen Borneo tu lah, dia belum siap kan. Jadi yang sedang digunakan sekarang tu memerlukan maintenance yang cukup besar jugalah. Tapi ada viral, nak tahu Sabah Info kat kasi keluar tu, silap saya. Ada satu jalan cantik di Kota Blue tu. Itu cantik kok jalan tu kan? Kuala Abai ya? Itu kan? Ya. Kuala Abai something yang jalan tepi laut tu. Oh, itu cantik lah, itu Pen Borneo punya tu. Itu dia punya sambungan belum siap tu. Belum siap kan? Itu siap. Wow, Tempat amazing. orang tengok sunset lah. Iya, betul. Sunset. Sunset. Untuk sementara inilah. Tapi itu Pen Borneo. Tapi manakala macam mana committednya sebelum kita pergi air dan electricity lah, yang jalan-jalan kecil yang bukan di highway tu, apa pendapat Kobro tentang yang itu? Adakah ini masalah constitutions atau macam mana yang wakil rakyat di kawasan tersebut kah ataupun JKR tersebut? Saya lihat jalan raya di luar bandar lah banyak. Beberapa kementerian macam JKR, KPLB, projek-projek jalan raya lingkaran yang sederhana panjang, kerajaan sedang memastikan agar jalan raya yang di bawah selenggara kerajaan negeri ini, Suruhanjaya Kerajaan Negeri ataupun PBT dapat disiapkan, diselenggara dan berada pada keadaan yang bagus lah. Dan pada pemerhatian saya lah kan, jajaran jalan raya di peringkat negeri dan PBT ini dia tidak seteruk jalan raya yang jajaran yang sedang dibuat untuk Lebuh Raya Pen Borneo ni. Sebab ini Lebuh Raya Pen Borneo ni dia jalan utama apa ni? Lori semua limpas apa semua. Jadi dia punya kesan berlubang dia tu lebih besar berbanding dengan jalan-jalan kampung di bawah selian kerajaan negeri. Yang saya nampak komitednya kerajaan negeri itu ada, dan kita harap dan kita kita mahu bukan sahaja dilihat dari segi menyelenggara jalan itu, tapi pastikan jalan yang ada di kampung-kampung menghubungkan antara daerah dan kampung dan desa apa semua tu berada pada kondisi yang bagus lah dari segi jalan raya ni. Let's talk about air di Kota Baru dulu. Kota Baru dulu balik. Bukan di Kota Baru sajalah. Banyak area sebenarnya kita ada masalah air ni. Di semua KK pun ada. Kadang-kadang di Catu, kadang-kadang pukul 12 sampai 6 pagi tidak ada air. Apa ada kerajaan tengah inisiatif kerajaan tentang itu? Bro, Sabah ni kita punya sumber air bersih. Saya dapat info ni daripada Jabatan Air. Kita bergantung kepada air sungai 90%. Sungai mana? Seluruh Sabah lah. Maknanya kebergantungan kita kepada air sungai ni cukup tinggi. Bayangkanlah masa banjir di Keningau, bila ada berlaku hakisan, tanah runtuh, jadi air jadi keruh. Jadi itu pun punca kepada stopnya bekalan air bersih di setengah kawasan. Stop pump tu kan. Betul. Jadi apa yang kerajaan negeri buat, dia mau alihkan kebergantungan kepada sumber air sungai ini kepada empangan. So empangan ni dia lebih selamat. Walaupun lah time hujan dia terpaksa lepaskan jadi banjir apa semua. Tapi dari segi kawalan air bersih itu dia lebih fleksibel, dia lebih bagus lah. Cuma dari segi empangan ni pula, ialah macam yang saya sebut tadi lah, sama juga macam jalan ni. Pernah dengar kan bro, kita kerajaan sebelum ni lah, dia pernah cadang untuk laksanakan beberapa empangan, pelaksanaan empangan. Tapi berlaku masa tu ada pihak tertentu masuk, dia provoke orang-orang kampung, jangan kau setuju, dia bilang. Habis kau punya rumah banjir, habis kampung ni tenggelam ni, dia bilang. Akhirnya rakyat termakan hasutan, bangkit menentang. Jadi kerajaan masa tu mau pilihan raya, jadi dia stop. Bayangkan kalau 15 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, beberapa empangan ni dibina. Dan sudah siap 10 tahun selepas itu. Mesti tidak ada masalah. Kita ada masalah. Kita ambil contoh di Sarawak lah, empangan Bakun. Pun sama. Ada tentangan daripada orang-orang. Tapi sekarang dorang happy dengan itu. Tapi dorang teruskan juga. Sebab Sarawak, ialah kita tahu kestabilan politik dia. Dia mau buat projek untuk rakyat. Hari ini Sarawak tidak ada masalah air. Bakun tu dia ada hidro juga, tidak ada masalah elektrik. Jadi di Sabah ni kita, ialah antara punca dia juga, kita melakukan sedikit kesilapan lah pada masa yang lepas. Dan hari ini alhamdulillah kerajaan negeri telah pun memulakan projek hidro, contoh di Hulu Padas di Tenam. Melalui Hulu Padas Tenam ni dia boleh menghasilkan dua. Satu, air berjumlah 6,000 juta liter air sehari. Dia boleh contribute kepada rakyat. Yang kedua, hidroelektrik 187 megawatt kalau saya tidak silap. Tambahan, walaupun kecil tapi tambahan kepada sumber elektrik yang ada. Jadi maknanya ini sudah berlangsung. Ini sudah ada. Yang elektrik sudah jalan. Air
saya ingat dalam tempoh terdekat ni akan jalan. Tapi memakan masa bro. Jadi untuk selesai masalah ni, dia perlu kita tunggu mungkin 4 tahun, 5 tahun untuk pastikan bekalan air betul-betul stabil. Itu melalui empangan hidro di Ulu Padas. Kerajaan juga ambil inisiatif, contohlah di Tawau, empangan Cinta Mata. Dibuat, dilaksana dilaksana pada zaman kerajaan ini, tapi ialah tergendala disebabkan oleh beberapa faktor, dan saya ingat sudah diumumkan akan siap kalau tidak 2026 2027. Dia makan masa. Dia punya capacity 30 juta kubik kalau tidak silap. Banyak tu. Banyak juga dia punya air yang boleh dibagi kepada pengguna di kawasan Tawau lah. Dan antara inisiatif ataupun ikhtiar yang dibuat oleh kerajaan juga adalah menambah loji rawatan air, sama ada yang baru ataupun naik taraf. Contoh dia di Telibung 2. Ini kawasan-kawasan yang sangat kritikal. Telibung 2 ni dia di Tamparuli yang produce air sampai ke KKIP, KK Utara, UMS. Kita 2 tahun lepas berlaku demonstrasi kecil-kecilan air di depan Menara Kinabalu. Tapi masa tu sedang progres pelaksanaan Telibung 2 yang meningkatkan kapasiti air daripada 80 kepada 160 juta liter air sehari. Hari ini sudah siap, tinggal pipe saya mau pasang apa semua. Saya ingat dalam 1, 2 bulan, 3 bulan ni boleh sudah operasi. Dapat operasi dan boleh salur air kepada penduduk lah. Tapi still juga isu piping untuk sampai kepada pengguna-pengguna di kampung-kampung. Itu memakan masa. Kita punya pipe ni sudah lama. Ya, betul-betul. Uzur. Jadi kerajaan perlu tukar kan. Pipe besar sudah tukar, tapi pipe sambung ke kampung-kampung tu. Itu perlu ditukar saluran. Tapi progres tu ada. Di Telibung 2 macam di Papar, Kogopon daripada 40 naik pergi 80 juta liter air sehari. Dapat cover kawasan Kimani sikit, kawasan Papar dan juga di Putatan, dan beberapa loji rawatan air juga dicadangkan menambah kapasiti di Pulau Banggi, di tempat-tempat lain lah. Ini progres yang dibuat oleh kerajaan negeri. Selain sumber air melalui beberapa alternatif lain lah, tube well contohnya. Ini pun dibuat juga sebab Sabah ni satu negeri yang sangat luas. Ada tempat yang tak sesuai empangan, ada tempat yang tak sesuai loji rawatan air. Mungkin dia buat itu tube well supaya boleh ambil air daripada sumber bawah tanah. Jadi pelbagai ikhtiar yang kerajaan buat. Progresnya tu ada, cukup bagus. Cuma itulah mau communicate dengan rakyat tu, kita still ada problem. Supaya rakyat ada hope bahkan, ada pula. Jadi maknanya kalau ada hope, rakyat bilang, okey, kita akan bantu kerajaan untuk selesaikan masalah air ini segera. Begitu. Okey. Wow. Bagaimana dengan electricity? Okey, electricity pun lebih kurang sama. Macam air tadi, mengikut dapatan Jabatan Air, Sabah ni hanya perlu 1,600 juta liter air sehari. Kita ada amount tu. Cuma dia punya contribution tu tidak setara. Dia tertumpu kepada satu kawasan saja. Di KK contoh, di Papar, di kawasan-kawasan yang mana loji rawatan air tu ada dan berkapasiti besar. Tapi tempat-tempat lain tu ada problem sikit lah. Amount ada, cuma dari segi pengagihan tu dia belum cukup setara lagi. Elektrik pun lebih kurang sama. Menurut SSB dan juga Suruhanjaya Tenaga, Sabah ni hanya memerlukan sekitar 1,600 megawatt sehari untuk mencapai kestabilan elektrik. Kestabilan tu sudah ada, cuma dari segi grid yang sampai ke kawasan-kawasan tertentu tu, itu yang ada problem. Sebab tu masih ada setengah kawasan di Sabah yang ada catuan. Sebab saya tidak berapa tahu istilah term elektrik ni. Tapi mungkin kita guna ayat yang mudah kita bekalan elektrik tu dia tidak sampai banyak di kawasan-kawasan tertentu. Tapi apa kerajaan buat? Macam saya sebut tadi, Ulu Padas, dia akan produce sumber elektrik sebanyak 187 megawatt. Sama juga macam di Sabah ni, kebergantungan kita dengan sumber diesel untuk menjana elektrik ni cukup besar. Jadi kita mau pindah kepada green energy, tenaga boleh diperbarui. Sebab itu kerajaan buat Ulu Padas hidroelektrik. Dia bina solar farms di 15 site di Sabah berkapasiti 180 megawatt. Dia buat gas engine, dia buat BSS battery di Ladatu 100 megawatt. Dia buat apa lagi? Runoff river di Ulu Padas. Dia buat macam-macam lagi lah. Ini kebergantungan kepada tenaga boleh berbarui ini adalah salah satu formula untuk
pastikan sumber elektrik Sabah ni bukan saja stabil tapi lestari. Maknanya dan mencukupi dalam tempoh masa yang panjang. Kita tak bergantung lagi dengan diesel lepas ni. Ya, Kota Maru masih pakai diesel. Ya kah? Ya. Alamak. Still engine diesel. Maksudnya memerlukan minyak lah kan, Ya, mau isi betul. engine dan sebagainya. Tapi kenapa kita cakap Kota Maru padahal banyak tempat juga. Tapi banyak tempat tapi banyak juga progress dan projek-projek yang dibuat, contohnya macam gas tadi, macam-macam lah yang bagi aku pengetahuan yang bagi aku baru yang sebenarnya kerajaan ada buat mengatasi dan committed untuk mengatasi masalah-masalah air, elektrik dan juga infrastruktur. Betul-betul. Let's talk about something else. Okay. Yang lagi penting sebenarnya. Apa dia? Kita punya orang-orang muda ni. Okey. Dengan PRN 17 yang ini datang. best ni. Apakah pandangan bro tentang bukan masalah lah ini jadi pandangan isu lah. Ni. Pandangan lah. Pandangan. Apa pandangan bro pasal PRN 17 dengan anak muda ni? Ya. Saya tidak meletakkan, saya tidak underestimate lah orang-orang muda ni. Mereka memiliki wisdom tersendiri untuk memilih siapa yang dorang mau, parti mana yang dorang mau. Tapi kita perlu pandu dorang. Kita selalu bandingkan Sabah ni dengan Sarawak. Sarawak ni bro pun tahu. Sarawak ni satu negeri yang antara negeri yang paling stabil di Malaysia lah. Betul. Ketua Menteri bertukar 6 kali saja. Saya ingat kerajaan tak pernah bertukar daripada awal sampai sekarang. Itu juga. Itu saja bertukarlah tahun 2018 tapi dia tukar warna saja dari biru ke putih. Tapi bagaimana dengan Sabah? Sabah ada 16 orang ketua menteri. Kerajaan bertukar balik-balik. Dan pandangan saya lah kan bro, pertukaran ketua menteri, pertukaran kerajaan ni dia tak berapa sehat dalam soal demokrasi. Betul, setuju. Bertukar kerajaan, bertukar ketua menteri, bertukar polisi. Itu yang 2019 tadi tu. Bertukar kontraktor. Bertukar jalan raya stop. Kan? Jadi ialah kita mau bagi pandangan kita dengan orang muda dalam pilihan raya yang akan datang nanti. Kita tahu wisdom mereka, apa yang saya sebut tadi, pengalaman pahit kita dalam soal jalan raya, dalam soal air, empangan tak dibuat. Kalau dapat dibuat 20 tahun lalu, isu air di Sabah ni tak sekritikal sekarang. Macam jalan raya kalau tak bertukar apa semua, mungkin Pen Borneo taklah stroke yang ada sekarang. Jadi ini menjadi panduan kita. Untuk kita move forward, mau jadi Sabah ni lebih maju, mau jadi macam Sarawak lah bilang, kita perlu ada kesatuan. Kesatuan bukan je dalam soal kesatuan suara. Kesatuan kita dalam memangka nanti untuk undi. Bro, saya beritahu bro, ini pandangan saya lah. Alright. PRN 17 ni kita mesti bagi satu parti untuk jadi kerajaan yang kukuh. Two-third majority. Kita tak boleh bagi-bagi ni. Parti ni sikit, parti ni sikit, parti ni sikit. Kalau kita buat begitu, tak strong kita bro. Betul. Sabah akan sentiasa menjadi makmal politik lah. Yang bilang setengah pemimpin ni. Dia bilang makmal politik bahasa Sabah ni. Tapi kalau kita dapat bersatu, kita undi, kita jadikan satu parti ni menjadi strong, two-third majority, kita akan ada yang saya sebut selalu bargaining power yang kuat. Masa tu kerajaan persekutuan pun akan hormat kepada pemimpin kita. Kerajaan persekutuan akan dengar suara orang Sabah dan kerajaan persekutuan akan pertimbangkan apa yang kita mau. Tapi syaratnya kesatuan. Kesatuan hati, kesatuan suara, kesatuan memangka nanti dalam pilihan raya negeri. Orang-orang muda kita serahkan kepada kebijaksanaan adik-adik semua. Jangan kita bagi-bagi. Jangan kita bagi-bagi. Kau di siapa? Kita solid terus. Kita bagi solid kepada satu parti ini untuk jadi two-third majority untuk menjadi kerajaan yang strong, yang stabil. Sebab kalau dia tidak stabil, dia tidak boleh buat banyak benda. Dia tidak boleh mau buat pindah perlembagaan negeri, dia tidak boleh mau buat dasar polisi baru. Yang akhirnya akan merugikan rakyat. Tidak kukuh pendirian lah orang bilang macam gitu kan. Lepas ni Tuan Azrul akan head to media nanti supaya ada di TikTok, ada di mana-mana ni. Sebab orang muda itu dia orang tengok. Yes. To be frank, kita dah banyak panggil beberapa
Actually banyak kami cakap semua akan mengatakan 18 dia still goyah. They don't know who, siapa yang mau undi, siapa yang mau pangkah. Dan kadang-kadang orang pangkah because orang nampak apa yang berlaku di social media mereka. Dan aku kepentingan bagi aku the media awareness ataupun the media spread tu perlu ada di leadership ataupun leader-leader yang ada di sini, dan kesatuan tu itu sangat penting lah. That's why Sarawak really you know di sana sudah ada orang. Dan konten-konten kita ini semestinya akan menjadi satu education, political education lah to for young people lah kan out there di social media. Percayalah bro, akan ada orang yang akan pastikan tak ada Sarawak 2.0. Akan ada tangan-tangan gaib yang akan pastikan Sabah ni tak akan jadi macam Sarawak. Jadi tanggungjawab kita pasti ada tu kan? Masih ada. Tanggungjawab kita terutamanya pengundi muda. Kita nafikan dorang. Kita kalahkan dorang punya strategi itu. Stigma dorang. Ya, stigma dorang. Kita gaibkan tangan-tangan yang gaib ini. Itu padu. Bro, harapan kau in general kepada Sabah ini. Bukan saja PRN 17, tapi apa yang kau mau tengok Sabah ni akan you know akan jadi apa Sabah ni? What is your harapan? Sabah ni banyak sumber kita bro kan? Betul, it's big. Pelancongan kita banyak, sumber alam kita banyak, potensi untuk maju tu sangat berkuat, sangat besar potensinya. Tinggal lagi bagaimana kerajaan yang menggebling semua sumber ini dapat membawa Sabah ni maju. Dan untuk menjadikan Sabah ini maju, kita perlukan satu kerajaan yang stable, yang fokus dia untuk buat kerja-kerja pembangunan saja. Tak payah fikir lagi ada orang serang lagi. Ini kena kesatuan rakyat ni, kena bantu ni. Ya betul, sekarang kita dihadapkan dengan isu-isu integriti, isu-isu pemimpin dan tertentu. Tapi yakin dan percayalah, kalau kita ada kesatuan dalam kalangan rakyat, kita akan dapati pemimpin kita akan bersatu, pemimpin kita akan kuat, pemimpin kita akan menjadi macam mana pemimpin yang ideal yang kita mahukan. Percayalah bro. Wow. Aku percaya dengan itu. Jadi bukan sejak kepada rakyat, tapi pemimpin pun kena bersatu. Jangan bincang-bincang seat di belakang. Kalau apa-apa pun situ third yang tidak ada dapat disangkal lagi daripada atasan. Ya betul. Yang penting satu hati. Thank you so much for your time. Terima kasih Tuan Azul, sangat orang bilang the sharing yang sangat-sangat bagus. I hope this episode gonna fly juga. Sebab banyak benda-benda yang sebenarnya dilaksanakan oleh kerajaan Sabah ni, SMJ ni, Datuk Haji G ni, kita punya CM banyak sebenarnya yang diimplement dan juga sudah banyak, dia punya ratusan juta, bilion sebenarnya, tapi orang dah nampak. Jadi harap-harap dengan kamu menonton episod ini, kamu dapat nampak sebenarnya banyak yang telah dikembalikan kepada rakyat. Sampai di sini saja episod kita pada kali ini. Saya ingin mengeluarkan satu benda, iaitu jaket ini. Bolehlah kamu komen. Ini dah tahu kena bagi harga promosi ke apa yang kini pakai ini. Last week saya yang pakai. Iya, salah slim di salah sini. size. Tapi anyway, baju ni kami mau bagi free. Kamu komen apa saja. Mungkin pandangan kamu lah, pandangan kamu, harapan kamu tentang Sabah, kamu komen di mana-mana, dan kita akan pilih, produser akan pilih mana-mana komen yang membinakan dan membinakan, tapi itu perlu sama kamu, tapi tentang harapan kamu kepada Sabah, dan kamu akan menang di benda lah. Okay? Komen di mana-mana. Yes. Sampai di sini saja. Sampai kita berjumpa lagi di episod-episod yang seterusnya. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Azrul. Kita berjumpa di Kita Jaga Sabah. Kita bangkit. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Ayo bangkit, ayo semua, kita semua.